Assalamualaikum gang. Kita bertemu lagi pada video kali ni. Pada yang baru dekat channel ni, pada yang baru tengok video ni, korang, aku mohon korang tolong subscribe Faiz Aziz, support sikit. And pada yang dah telah subscribe, yang selalu menonton video-video aku ucapkan berbanyak-banyak jutaan, ribuan, jutaan, trilion terima kasih pada korang sebab sudi menonton dan menyupport aku untuk selama ni. So, hari ni aku tengah menunggang sebuah lagi skuter. Tapi skuter ni bukanlah skuter yang baru. Ia adalah skuter, tak silap aku tak pasti keluaran sama ada 2014 ataupun 2016. So, ini adalah T-Max, Yamaha T-Max 500. Okay. So, macam korang pernah tengok, kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, aku dah bawa T-Max sebelum ni. Korang boleh check it out dekat situ. And dia sama bagak, sama besar jugalah. Cuma dekat sini T-Max ni of course keluaran lama. So belum ada banyak lagi lah benda-benda yang teknikal, benda-benda yang elektronik dekat motosikal ni. Walau bagaimanapun di bahagian enjinnya memang ada lah. And untuk sebuah motosikal T-Max 500 keluaran 2014 atau 2016 ni, dia mampu menghasilkan enjin dia lebih kurang dalam 500cc. Aku tak ingat exactly berapa, tapi dalam 599 macam tu lah. And motosikal ni mampu menghasilkan sehingga 46 horsepower pada RPM 7,200, 7,500, dan juga berkeupayaan untuk menghasilkan maksimum dan maksimum torque-nya akan dihasilkan pada RPM 6,500, lebih kurang dalam, tak silap aku, dalam 53 Newton torque lah. So motor ni sebenarnya adalah agak torquey. So torquey tu adalah pulas kau pergi, pulas kau pergi, pulas kau pergi. Dan walau bagaimanapun nombor-nombor yang aku bagi tahu kat korang tu sebenarnya dah tak valid. Sebab motor ni motor lama. Motor lama, owner dia pun dah buat macam-macam penaik tarafan. Dia batuk ya. Motor ni pun dah mengalami beberapa upgrade lah. Macam korang tengok kat sini pun, lever dia pun dah ada tukar, dah pakai lever guard. Lepas tu dia punya lever dia pun sebenarnya dah pakai lever yang untuk performance. And in fact ini pun bukan yang standard punya untuk dia punya windshield ni. Windshield ni daripada aftermarket brand Puig. Memang brand Puig ni, kalau geng-geng skuter T-Max apa tu, Maxi skuter memang tahulah. Memang mantap dia punya windshield ni. Tapi windshield ni yang paling rendah, dia ada lagi yang tinggi lah. So bergantung kepada preference pengguna tu lah. Dan kalau korang dengar aku buka sikit exhaust, dengar tak bunyi bising sikit kan? Sebab dia punya muffler pun dah ditukar kepada Akrapovic. Akrapovic man, bukannya kaleng-kaleng punya muffler lah. And benda paling penting yang ditukar dekat sini adalah benda di dalam. Otak dia dah kena opet dan ditukar kepada otak performance. Aku tak boleh cakap lah. Korang dah dapat baca lah. Korang, siapa yang tahu pasal skuter ni, korang tahulah brand apa. Aku tak boleh cakap ECU brand apa lah. So sebab tu angka-angka yang aku bagi tahu tadi tu tidaklah menggambarkan benda yang sebenar. Itu adalah dia punya angka-angka untuk motosikal standard. And tapi walau bagaimanapun owner ni dia tak over dalam membikin dia punya motosikal ni. Banyak lagi benda-benda yang masih standard, body apa semua tu masih lagi dikekalkan dengan benda standard lah. Kecuali lah dekat dia punya bonnet dalam ni pun, ruang tu bila kita buka, dia letak lampu, benda penambahbaikan yang biasa-biasa yang tak nampak sangat lah. And yang lain-lain tu ni bateri, bateri apa, reader lah kot. Nak bagi tahu bateri indicator, dia akan bagi tahu lah berapa voltage yang ada lagi, supaya owner tak tersangkut lah mengalami masalah bateri weak tiba-tiba, secara tiba-tiba kan. And lain-lain tu tengok, side mirror pun masih lagi standard, handle pun masih pakai handle standard.
And tak ada banyak perubahan sangat lah. Kalau korang nampak lah. Sebab ni waktu malam kan. Macam mana aku dapat motor ni waktu malam? And apa yang aku suka tentang T-Max ni, dia nampak, aku rasa berbanding dengan 560, model 560 tahun 2022 lah, aku rasa yang ini lebih nampak sedikit slim. Even bila aku di atasnya pun aku terasa agak slim lah. Motor dia sedikit kecil. And by having that, nampak tau abang speaking mat. So dia dia lebih mudah. Aku rasa dia nimble. Dia agak macam nimble lah. Lebih mudah untuk mencelok. Dan kedudukan side mirror yang tinggi ni pun sebenarnya agak memudahkan lah untuk kita rider, sebagai rider, untuk mencelok ketika kereta berhenti di traffic light ataupun berada ketika kita sedang mengharungi atau menyelusuri traffic jam. And dari segi cornering aku dah test tadi, memang mantap. Sebab tayar dia pun dia dah tukar, tayar Battlex. Lagi satu mantap. Memang mantap. And selain daripada tu, yang lain tu semua masih lagi yang original, yang masih lagi yang standard lah. Okay. And aku tak sure suspension dia dah tukar ke belum. Aku lupa nak tanya, dan aku pun tak tengok. Sebab suspension pun kalau tukar pun tak nampak, memang dia terlindung kat dalam. And itu je lah. Then dia ada footrest stopper. Aku agak suka lah, sebab dia punya footrest ni memang besar. Ini sama jugalah dengan 650 2022 Yamaha T-Max 560 pula 560 2002. Memang untuk footrest dia memang selesa gila untuk perjalanan jauh lah. Untuk kelajuan 0 hingga 140 tu dalam masa hanya tak sampai 5 saat sahaja ya kawan-kawan, walaupun dia mempunyai engine CVT. Okay, itu part yang pertama. Dan of course, sebab motor ni motor lama, kalau korang tengok panel meter masih lagi menggunakan meter-meter yang analog. Banyak analog, cuma di bahagian jam, odometer, RPM dah menggunakan LED lah. Tapi LED yang baru punya dah pakai TFT man. Okay, panel fuel gauge, lepas tu meter, speed meter, dan juga temperature pun masih lagi analog. Sekejap ya. Untuk wind, okay, korang boleh tengok senang man. Dan kenapa aku cakap dia nimble kan, memang agak mudah untuk pengawalan dia. Agak mudah lah, bagi aku dia agak mudah. Tapi masih perlu berhati-hati disebabkan throttle response dia yang agak sensitif. So nak pulas tu pun kena hati-hati lah. Throttle response dia memang terbaik. Tak silap aku, throttle response dia throttle by wire. By wire. So aku tak perlu terangkan kat korang lah macam mana throttle by wire ni punya performance. And disebabkan tayar Battlex dia, cornering dia pun agak sedap dan agak convincing jugalah. Terutamanya bagi aku seorang newbies yang baru nak berjinak-jinak dengan motosikal yang macam motosikal lah. Oh, gerip mat, gerip sangat you. And
Cuma bila windshield yang ni, walaupun dia pakai aftermarket Puig, Puig ni ini yang biasa tau, yang rendah, yang mid lah aku consider. Dia sebenarnya ada, kalau setinggi yang mana yang korang nak tu, setinggi Gunung Kinabalu pun ada. Cuma korang kena tambah duit lah untuk beli. Ada. So yang ni wind resistance dia agak bagi aku agak medium, yang mana aku still lagi terasa angin. Tapi angin tu bukan angin yang membantai korang macam korang bawa motosikal naked tau, yang bila laju kan dia hentam dada korang, kepala korang tolak beria kan. Yang ni tak. Yang ni angin-angin yang kena tu biasanya kebanyakannya, walaupun kau laju 14, 15, 16, 18, angin dia sepoi-sepoi bahasa. Macam tu. Macam korang lepak tepi laut, angin dia rasa macam tu lah. Tenang, macam tu. Korang rasa macam tu, rasa nak nyanyi je lagu tu, tapi rasa nak pulas. Itu yang perkara yang kedua lah pasal handling motosikal ni. Ruang storage dia agak besar. Aku tak pasti, tapi tak adalah dia boleh memuatkan sebuah helmet full face, ataupun bag yang besar lah. Ataupun dia tak boleh lah kau nak sempat semua. So bagi aku, kalau dah boleh masuk helmet full face tu, memang besar lah ruang kargo dekat bawah tu. Dan seat dia ni, nanti aku akan tunjukkan korang. Seat dia ni ada backrest. Backrest dia dah naikkan sedikit, owner dah naikkan sedikit. So terasa dia punya keselesaan tu untuk korang bawa sambil bersandar. Bukan bersandar di bahumu. Memang okey, mantap. Rasa selesa lah, selesa sangat. Dan korang boleh ride dalam keadaan yang agak macam casual kata orang. Kata orang kampung aku, casual lah. Lampu dia ni lah, korang tengok lampu dia ni. Aku cuba naikkan sikit dia punya lampu ni, takut orang marah. Tapi lampu dia masih lagi pakai halogen. Tapi memang cukup terang lah. Memang kalau kata melalui kawasan gelap tu, tak adalah korang akan sesat. Sebab mesti korang akan nampak jalan tu lah. And kunci masih tak pakai keyless lah, sebab motor lama kan. So itu sajalah. Panel dia pun tak ada yang auto cruise. Dia masih panel-panel yang basic. Lampu tinggi, lampu rendah, signal. Tapi signal dia macam ni, kiri, kanan, macam tu. And then ada switch off engine, switch on engine. Lepas tu horn, ada juga horn. Cuma aku tak pasti dia ada ke tak hazel light, aku tak nampak. Dan dia ada handbrake motosikal ni. So okay, motosikal ni untuk siapa? Mari kita bincangkan. Pada pandangan aku ya, ini pada pandangan peribadi akulah. Okay, pada pandangan peribadi aku, motosikal ni sebenarnya sesuai untuk sesiapa saja yang mampu membelinya lah. Sebab harga dia pun tak murah. So nanti kan ada orang kata, aku cakap mampu milik kan, ada orang persoalkan pula kan, mampu milik tu macam mana kan. Tak apa. So siapa yang mampu tu mampulah. Tak kisah sama ada T-Max yang baru ataupun T-Max yang inilah. Yang ni mungkin lah murah sikit lah harga di pasaran, tapi still Yamaha kot, harga tu ada. So untuk kegunaan daily, bagi aku sebenarnya kalau kita put aside cost maintenance, okay. Tapi kalau kita masukkan sekali untuk cost maintain motosikal ni, sebenarnya taklah berapa sesuai. Walaupun kau nak gunakan untuk long distance. Sebab bagi aku motor ni sebenarnya sesuai untuk kepuasan diri sendiri. Dia memang untuk kegunaan kau waktu kau nak pergi ride, kau nak jalan jauh, ataupun pada waktu lapang kau dah bosan tak nak buat apa, sekali-sekala bawa pergi office, okey. Tapi kalau kata korang berazam ataupun bercita-cita menggunakan motosikal ni untuk pergi berulang-alik, walaupun jarak untuk korang ke tempat kerja melebihi 100 km, untuk daily use aku rasa macam tak berapa nak sesuai dengan cost dia. Unless kalau gaji korang 80,000, 50,000 sebulan, 20,000 ke 10,000 untuk maintain motosikal ni untuk servis setiap bulan, okey, tak ada hal man. Sebab kos tayar, sebab wear and tear, kos tayar, kos bateri, kos air filter, oil filter apa semua tu nak kena tukar. Dan untuk motosikal ni
korang boleh refer sebenarnya untuk dibandingkan dengan motosikal skuter yang di bawah dia lah, macam X-Max, N-Max, T-Max yang 250cc ke bawah tu, cara penjagaan dia atau maintenance dia adalah berbeza, totally berbeza dengan motosikal ni, kecuali untuk penjagaan CVT. Untuk motosikal X-Max, dia sebenarnya adalah pakai minyak skuter, yang biasa-biasa lah, yang biasa-biasa. Tapi kalau untuk motosikal ni, dia minyak dia untuk penjagaan dia sama seperti macam MT-09 ataupun Tracer GT korang. So harga dia agak mahal sikit lah, termasuk dengan oil filter sekali apa semua. Tetapi CVT nya juga perlu di-maintain-kan. So nampak tak kat situ dia punya perbezaan untuk menjaga motosikal ni dan juga motosikal X-Max ke bawah. Walaupun X-Max tu dah consider sebagai maxi scooter kan, tapi yang ni lebih babak lah, maxi scooter premium maybe. Aku nama sendiri kan lah, bezakan lah sikit kan. And bagi aku tak berapa sesuai untuk kegunaan daily, sama ada kau dekat ataupun jauh. Bagi aku sebab walau bagaimanapun dia memang sesuai untuk storage, boleh menceluk dalam jam, tapi dia sedikit bulky. Dan untuk orang yang macam aku yang ketinggian bawah daripada 170 ni, kau mesti menginjat duduk atas motosikal ni. Sebab tu aku lebih suggest untuk korang menggunakan, korang nak pakai motor skuter, pakai boleh, tapi X-Max ke bawah. Forza ada, Elegant ada, yang lebih sesuai untuk digunakan lah. Tapi macam Elegant pun sebenarnya aku tak suggest untuk korang pakai daily, sebab melainkan kalau kata korang dah expert lah. Sebab Elegant yang 2022 pun sebenarnya agak panjang. Dia agak panjang, susah juga nak menjelit sebenarnya. So tu antara poin-poin dia lah. Siapa bagi aku yang sesuai adalah untuk korang gunakan untuk satisfy diri sendiri lah. Dan korang boleh make up sebest-bestnya. Sekali-sekala pergi jalan jauh, ride pergi jauh, pergi Siam, pergi Kelantan, pergi Singapura, pergi Cambodia, pergi ke China, boleh. Aku tak tahu pergi China boleh ke tak, mungkin tak sesuai aku jalan lah. And aku rasa mungkin itu sajalah aku punya point untuk motosikal ni. So aku harap korang happy. Sebab walaupun motosikal ni motosikal lama, aku tak pasti harga pasaran dia sekarang lah. So korang boleh check it out. Check it out dekat sama ada Facebook pun ada, dekat aku rasa Mudah pun ada, mungkin ada orang nak jual. So korang boleh check it out lah dekat sana. So itu sajalah daripada aku untuk video pada kali ni. Dan insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.